Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini kita berada di bulan Ogos, penghujung bulan Ogos. Sebagaimana yang selalu menjadi kebiasaan kita ialah menyambut sambutan hari kemerdekaan negara dan tahun bulan Ogos ini menjadi bulan untuk kita memperingati sejarah kemerdekaan negara kita daripada tangan penjajah. Apabila kita menyoroti sejarah bagaimana negara kita pernah dijajah hampir 450 tahun lebih kurang, bermula daripada kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, sehinggalah kita akhirnya mencapai kejayaan kemerdekaan pada tahun 1957. Kita biasa dijajah oleh Portugis, diikuti dengan Belandanya, kemudian British, Jepun, dan akhirnya diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar dan perkara yang sangat dikehendaki dan diidam-idamkan oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Bila kita tengok makna atau arti kemerdekaan atau merdeka, kita buka dalam kamus Dewan Bahasa, dia sebut kepada kita merdeka ialah berarti bebas daripada penjajahan, bebas daripada kurungan, bebas daripada naungan dan sebagainya. Ia juga bermaksud lepas daripada tebusan atau tuntutan, serta berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil istiqlal, iaitu bersendiri dalam memiliki kemuliaan atau berdikari dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada sesuatu ikatan. Dan apabila kita melihat betapa besarnya nilai sebuah kemerdekaan ini, sehingga kan
Orang-orang tua kita dulu, tok-tok nenek kita yang terdiri daripada kalangan para pejuang alim ulama, berjuang sehingga sanggup mengorbankan harta benda bahkan nyawa mereka. Berapa ramai yang terkorban menentang penjajah demi untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan ini. Maka kita sepatutnya berasa terima kasih kepada mereka, tok nenek kita dahulu yang berjuang untuk mendapat kemerdekaan semata-mata untuk memastikan kita ini hidup dalam keadaan aman, damai dan tenteram. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat kemerdekaan ini jugalah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan baginda. Bila kita tengok zaman kehidupan Nabi di kota Mekah, manusia dijajah dengan akal fikiran yang sesat dan akidah yang sesat. Mereka hidup dalam suasana jahiliyah. Bukan sat. Disebut dalam kitab tafsir bagaimana masyarakat Arab Quraisy Mekah hidup dalam keadaan jahiliyah menjadi penyembah berhala ini sudah 500 tahun lebih sebelum daripada baginda Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul. Mana bukan baru. 500 tahun duduk dalam keadaan jahiliyah. Menyembah berhala, makan bangkai, minum arak, berjudi, berzina. Yang kuat di kalangan mereka menindas yang lemah. Sebab itulah kita bayangkan betapa susahnya perjuangan Nabi SAW. Baginda berjuang dalam keseorangan pada awalnya di tengah-tengah masyarakat yang telah rosak akidah, percayaan keimanan mereka dengan menjadi penyembah berhala yang tegar sejak daripada 500 tahun sebelum daripada kebangkitan Nabi SAW. Bukan senang untuk mengubah pemikiran manusia pada ketika itu supaya balik menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak disembah. Bukan suatu pekerjaan yang mudah. Sebab tu kita tengok perjuangan Nabi di kota Mekah 13 tahun ni, kalau ayat Quran pun dia turun berkaitan dengan akidah, cerita pasal akhirat, kiamat apa semua. Nak buang sesatnya akidah mereka yang menjadi penyembah berhala tegar selama hampir lebih kurang 500-600 tahun ni. Sebab tu di Mekah belum disyariatkan puasanya, hajinya, zakatnya, sembahyang pun di akhir-akhir dah. Lebih kurang setahun lebih Nabi nak hijrah ke Madinah barulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi di Mekah ini nak cuci akidah. Dan pernah Nabi SAW menegah para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi kata, dahulu aku menegah, menghalang, melarang kamu daripada menziarahi kubur. Di awal-awal Islam dulu, itu di Mekah, Nabi larang para sahabat untuk ziarah kubur. Kerana bimbang bila mereka ziarah kubur, sakibaki fahaman jahiliah tu duk ada. Maka mereka akan buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Fazuruha, tapi sampai satu peringkat, Nabi kata, ziarahlah kamu semua akan kubur. Kerana menziarahi kubur ini menyebabkan kamu zuhud dengan dunia dan ingatkan akan kematian. Di sini kita nampak bagaimana Nabi SAW ambil masa untuk membersihkan kesesatan akidah, memerdekakan umat manusia daripada menjadi penyembah kepada berhala atau penyembah sesama makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga ungkapan atau ucapan yang diucapkan oleh Rib'i ketika berdepan dengan seorang panglima perang Rustum dalam peperangan Qadisiyah. Dalam peperangan Qadisiyah,
Kita tengok bagaimana ucapan Rib'i, seorang panglima perang dalam Islam. Rib'i ini kita baca dalam sejarah, Rib'i dia sempat bertemu dengan baginda Nabi SAW, maknanya termasuk dalam kalangan sahabat, dan dia juga menyertai pembukaan kota Damsyik. Sebab tu dalam Islam kita tak sebut penaklukan. Nabi SAW tahun ke-8 menguasai kota Mekah, disebut pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Tidak disebut penaklukan, penjajahan kota Mekah, tidak. Sebagaimana kita hari ini, kalau bangsa lain macam dulu kita dijajah, dipomai jajah kita, jajah. Ambil alih pentadbiran kita, kekayaan sebanyak mungkin. Apa yang ada dalam negara ni, rempah ratus ke, minyak ke apa ke, awak balik ke mereka. Tapi Islam bukan tujuan tu. Islam pi bukan nak ambil kekayaan, sumber pendapatan, kekayaan negara nak awak balik, nak beri kekayaan kepada pemimpin Islam. Tidak sama sekali. Tapi Islam datang nak bawa hidayah petunjuk. Sebab tu ketika berdepan dengan Rustum, Rib'i dalam ucapannya yang masyhur, dia kata apa? Allahu ibta'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan siapa sahaja yang dia kehendaki daripada menjadi penyembah hamba kepada sesama manusia, kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kami datang. Perang tu bukan matlamat utama. Nak ajak dulu kamu kepada Islam. Nak ajak kamu supaya tinggal menjadi hamba kepada sesama manusia, hamba kepada berhala, kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Kami nak ajak kamu supaya kamu keluar daripada kesempitan dunia ini kepada luasnya dunia akhirat. Wa min jawril adyani ila adlil Islam. Kami datang ni dengan tujuan untuk mengeluarkan kamu daripada kezaliman-kezaliman agama lain dengan kepada keadilan agama Islam. Nak ajak kamu tinggal agama-agama kamu yang zalim ni. Mari duduk dalam Islam. Agama yang adil. Agama yang selamat, Islam. Lalu kata Rib'i lagi, dia kata apa? فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Lalu Allah hantar kami kepada kamu untuk mengajak kamu kepada agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kami dengan agamanya untuk kami seru kamu kepada agamanya. Allah hantar kami mari membawa agama dia yang suci, yang mulia, Islam. Nak ajak kamu supaya mari duduk bersama kami dalam Islam, supaya kamu masuk Islam. Faman qabila dzalika qabilna minhu wa raja'na anhu. Siapa-siapa yang terima Islam yang kami bawa ni, kami juga akan terima, makna beri keamanan kepada dia, dan kami akan balik. Makna kamu tidak akan diperangi. Tetapi kata Rib'i, waman abah, akan tetapi siapa yang enggan, siapa yang tak mau, qatalnahu abadan, kami sentiasa akan memeranginya selama-lamanya, sehinggalah kami berjaya memperolehi apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami. Di sini kita nampak bagaimana kemerdekaan dalam Islam itu. Bukan kerana nak balas dendam bila berkuasa, bukan kerana nak keuntungan kekayaan bila berkuasa, tidak sama sekali. Sebab tu bila kita baca dalam sejarah juga bagaimana baginda Nabi SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Dalam peristiwa Fathu Makkah, baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW, kita baca dalam sirah, Nabi tawaf keliling Kaabah, Nabi runtuhkan satu berhala keliling Kaabah.
Kemudian Nabi masuk dalam Kaabah, kemudian Nabi keluar, Nabi berdiri. Nabi berucap. Nabi kata, "Ya ma'syara Quraisyin, ma turawna anni fa'ilun fikum." Waktu itu Nabi dah menguasai kota Mekah. Orang-orang Quraisy sudah tidak mampu untuk menentang Nabi SAW. Mereka hilang dah kuasa pada ketika itu. Dalam peristiwa Fathu Mekah yang berlaku pada tahun ke-8. Nabi dah menguasai kota Mekah, Nabi dah ada kuasa. Walaupun Nabi dah kuasa, Nabi kata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian bangsa Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum." Apa yang kamu fikirkan akan aku lakukan terhadap kamu? Rasa-rasa kamu apa aku akan bertindak terhadap kamu? Yalah, mereka duk musuh dengan Nabi ini bukan sak, tuan-tuan. 13 tahun di kota Mekah. Nabi hijrah pergi tahun ke-8, makna 20 tahun lebih. Duk musuh dengan Nabi. Buat macam-macam. Sampai kita baca dalam sirah orang Islam, diboikot, di pulau sampai hampir kebuluran umat Islam pada ketika itu. Peperangan demi peperangan. Kemudian Nabi juga dirancang untuk dibunuh sehingga Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Macam-macam yang mereka buatkan Nabi. Bila Nabi dah pegang tampuk pemerintahan kuasa pada ketika itu, Nabi tanya mereka, "Wahai bangsa Quraisy, agak-agak kamulah apa aku akan buat kepada kamu, apa tindakan, apa hukuman yang akan aku kenakan kepada kamu?" Lalu mereka kata, "Qalu khaira." Orang Quraisy kata apa? "Tentulah baik. Mana kamu akan buat kebaikan kepada kami. Kerana," kata, "akhun karim wabnu akhin karim." Kamu bukan orang lain. Kamu adalah saudara kami yang mulia dan anak kepada saudara kami yang mulia. Baru nak mengaku saudara, baru nak mengaku adik-beradik mereka. 20 tahun duk berperang dengan Nabi, bermusuh dengan Nabi sampai nak bunuh Nabi waktu mereka ada kuasa. Bila mereka hilang kuasa, Nabi menguasai mereka pada ketika itu. Bila Nabi tanya, dia berkata, "Kami yakin kamu akan buat baik terhadap kami sebab kamu bukan orang lain, saudara kami, adik-beradik kami, anak kepada saudara kami yang mulia, wahai Muhammad." Baru nak mengaku adik-beradik masa tu. Lalu Nabi kata apa? "Qal fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li akhi li ikhwatihi. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum." Nabi kata, sesungguhnya aku berkata kepada kamu seperti mana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Hari ini aku akan kata kepada kamu, aku akan buat kepada kamu sebagaimana Yusuf buat kepada saudara dia ketika dia berkuasa. Kita baca dalam sejarah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri. Kan? Cemburu punya pasal. Bawa Yusuf pergi main, kemudian lempak Yusuf dalam telaga, ambil pakaian Yusuf, lomok dengan darah kambing, balik habaq kapak, kata Yusuf dimakan oleh serigala. Kan? Kerana apa? Kerana iri hati dengki kepada Yusuf. Tapi akhirnya Allah angkat kedudukan Yusuf. Dijadikan sebagai seorang menteri perbendaharaan Mesir pada ketika itu. Selepas daripada peristiwa berlalu, apa semua masuk penjara, apa semua, banyaklah halangan rintangan yang dia hadapi. Akhirnya diangkat menjadi orang yang diberi kuasa sebagai menteri. Saudara-saudara tadi buat naya ke dia waktu dia kecil, kan, menghadapi saat kebuluran dan sebagainya, kemarau, mari jumpa Yusuf minta tolong. Nabi Yusuf tanya, "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?" Yusuf tanya, "Hampa tahu ke tak apa yang kamu buat kepada Yusuf dahulu dan saudara dia Bunyamin ketika kamu dalam keadaan jahil dulu?" Dia bertanya, "A anta Yusuf, adakah kamu Yusuf?" "Ya, aku Yusuf dan ini saudara aku," kata Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu tu kalau Yusuf tak mau bagi pertolongan pun lebih daripada boleh. Yusuf ada kuasa pada ketika itu sebagai menteri. Tapi Yusuf tak ambil tindakan. Bahkan Yusuf kata apa? "La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum." Kamu pada hari ini tidak akan tidak akan disalahkan
tentang perbuatan kamu yang terdahulu. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kamu. Itu ucapan Yusuf kepada saudara dia. Walaupun dia sudah berkuasa pada ketika itu. Dia tak balas dendam, tuan-tuan. Lepas kita pun lagu tu lah. Waktu kita kadang-kadang tak ada kuasa ni macam-macam. Orang buat musuh kepada kita. Tapi bila kita dah ada kuasa, jangan gunakan kuasa itu untuk memberi balasan dendam kepada orang yang mungkin dahulunya memusuhi kita dan sebagainya. Berikan keadilan sekalipun kepada musuh-musuh kita. Berlaku adil. Lalu dalam peristiwa, kita tengok bagaimana dalam peristiwa Fathu Mekah ni Nabi berdiri di atas Kaabah. Nabi kata apa? Agak-agak kamu apa? Aku akan bertindak terhadap kamu. Waktu tu Nabi nak buat apa pun boleh. Nak hukum bunuh kan, nak penjara kan, nak apa kan terhadap orang Quraisy yang selama ni memusuhi Nabi lebih daripada boleh. Sebab Nabi ada kuasa. Tapi Nabi kata, tak, hari ini aku akan kata kepada kamu sebagaimana Yusuf berkata kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Kamu tidak akan disalahkan tentang perbuatan kamu yang terlanjur dahulu. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepada kamu. Lalu Nabi kata, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu, kata Nabi, sesungguhnya kamu semua merdeka, kamu semua bebas. Nabi beri kebebasan dan kemerdekaan kepada musuh-musuh Nabi yang selama ini memusuhi Nabi selama hampir 20 tahun. Mana ada pemimpin yang berjiwa besar macam Nabi SAW. Bukan Nabi nak keuntungan kekayaan, tak. Nabi balik di Madinah pun kita baca dalam sirah. Wafat baginda dalam keadaan baju besi baginda digadai di tangan satu orang Yahudi kerana nak ambil makanan beri kepada ahli keluarga. Itu tujuan Islam. Sebab tu dalam Islam kita panggil Fathu Makkah, pembukaan Al-Futuhat Al-Islamiyah, pembukaan kota-kota Islam, bukan penjajahan. Kita bukan nak ambil kekayaan, keuntungan, kesenangan daripada, nak bawa Islam pi. Bawa Quran pi, bawa hidayah pi, terima, maka kamu diberikan keamanan. Tapi kalau kamu masih nak menentang Allah, akan berlaku peperangan pada ketika itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, tok nenek kita dulu berjuang sampai mengorbankan nyawa mereka untuk kemerdekaan, kerana besar merdeka. Mereka sanggup mati kerana apa? Asalkan anak cucu kita inilah boleh hidup dalam suasana kemerdekaan. Mana aman damai. Kita jangan lupa kita pernah dijajah hampir 450 tahun oleh penjajah yang berbagai daripada luar. Kan? Berapa ramai yang menjajah kita. Dan kita baru merdeka pun 60 tahun lebih. Tahun ni 66. Maknanya 60 tahun lebih. 66 tahun. Sebab tu kena jaga. Nak capai kemerdekaan itu suatu benda yang sukar. Perlukan kepada perjuangan. Nak mempertahankan kemerdekaan pun suatu benda yang perlukan kepada pengorbanan. Sebab tu perlu didik dalam diri anak-anak kita berasa sayang, cinta kepada negara ni. Tanah air kita yang tercinta. Anak-anak muda lebih-lebih lagi. Kita tak maulah sambutan kemerdekaan ni sekadar panggil berimpun ramai-ramai, naik motor beramai-ramai, bawa bendera, kemudian tunggu 12 malam, kemudian merdeka, tembak mocong, kemudian habis. Tak tahu apa. Balik rumah pukul 12, pukul 1, pukul 2, tidur, subuh pagi esok pun tak sembahyang. Merdekakah lagu tu? Bil-bil lagi anak-anak muda ni. Duk di mana anak-anak muda kita? Atas lebuh raya, naik motor, duk tidur kat atas motor dan sebagainya. Hak tu yang nak jadi pemimpin negara esok. 10, 20, 30 tahun akan datang, mereka ni lah yang akan memimpin, memegang tampuk pemerintahan negara. Apa akan berlaku kepada negara kalau mereka jadi pemimpin? Orang yang tidak cukup persediaan dalam diri mereka. Berbeza kalau kita tengok zaman Nabi SAW, zaman para sahabat di akhir hayat Nabi. Peperangan yang terakhir sebelum Nabi wafat.
Nabi mengaturkan satu pasukan perang untuk dihantar ke sempadan Jordan, Balqa. Berperang dengan puak-puak Rom. Nabi lantik siapa sebagai panglima? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Anak kepada Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid waktu tu umur baru 18, 17, 18 tahun. Mana umur anak kita SPM, tuan-tuan. Ambil SPM. Waktu tu Usamah umur 18 tahun, Nabi lantik dia jadi panglima perang. Sedangkan di belakang dia terdiri daripada sahabat-sahabat yang jauh lebih senior daripada dia. Pasal apa Nabi tak lantik mereka? Yang berjuang dengan Nabi daripada Mekah mai ke Madinah, berperang dengan berapa puluh sini peperangan, sedangkan Usamah ni baru umur 18. Tapi Nabi beri kepada dia. Walaupun adalah ketidakpuasan hati itu timbul, cakap-cakap pasal apa Usamah sedangkan dia muda dan sebagainya. Nabi kata, kerana aku yakin dengan kebolehan ketokohan Usamah sebagaimana ayahnya Zaid bin Thabit yang syahid dalam peperangan Mu'tah, anak angkat Nabi SAW. Ada. Nabi nak tunjuk di sini betapa besarnya peranan orang-orang muda dalam gerakan dakwah Islam ni. Sebab tu anak-anak kita ni nak kena beri ilmu, berilah secukup-cukupnya. Lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhir zaman ni, tuan-tuan, yang sangat mencabar. Benda-benda nak merosakkan anak-anak kita ni cukup banyak. Kalau tak didapik dengan agama, kalau kita tak tekan sungguh-sungguh soal semayang dalam kehidupan, dia bimbang. Hanyut dengan benda-benda yang macam ni. Sebab tu penting pastikan yang paling besar sekali anak-anak kita ni sembahyang tu jaga. Nak seronok dengan kawan-kawan, nak buah sikit-sikit. Kita pun dulu buah juga, buah cara budak-budak kampung dulu buah juga, nakal juga. Tapi nakal kita tadi ni nakal ada sempadan. Apa mungkin kerana sembahyang mak-pak kita jaga daripada kecil. Sebab tu penting, kena ambil berat. Jadi Usamah bin Zaid dilantik oleh Nabi menjadi panglima perang, walaupun pada awalnya ada sedikitlah ketidakpuasan hati di kalangan para sahabat, komplain dekat Nabi dan sebagainya. Tapi Nabi tak sempat beri arahan terakhir untuk pasukan perang ni meneruskan peperangan mereka. Baginda jatuh sakit sehingga membawa kepada kewafatan Nabi SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah lepas daripada kewafatan Nabi, dan dia meneruskan pasukan perang ini dengan dikekalkan Usamah bin Zaid sebagai panglima. Walaupun ada juga komplain ketidakpuasan hati adalah sikit-sikit cakap daripada para sahabat yang sini-sini ni terhadap Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar yakin dengan apa yang diputuskan oleh Nabi, Usamah sebagai panglima. Diteruskan, akhirnya Usamah balik bawa kemenangan yang gemilang untuk Islam pada ketika itu. Ni hebat anak-anak muda dulu. Ni baru merdeka yang sebenar, tuan-tuan. Merdeka dengan makna merdeka jiwa dan raga. Tidak dijajah oleh penjajah pemikiran dan sebagainya. Ini yang kita nak dan yang kita mau tanam dalam diri anak-anak kita. Merdeka dengan makna kita merdekakan diri kita. Jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hamba kepada manusia, bukan hamba kepada dunia. Bukan hamba kepada kesesatan yang berlaku di atas muka bumi ini. Maka tidak dapat tidak apapun ialah balik kepada agama anak-anak kita. Pendidikan pun samalah, beri pendidikan kepada anak-anak kita, pendidikan agama yang secukupnya. Bekalkan mereka dengan Quran, bekalkan mereka dengan hadis Nabi, bekalkan mereka dengan ilmu-ilmu yang berbentuk fardu ain. Benda tu kena bagi. Tak ada kompromi. Kalau kita nak anak-anak kita selamat dunia dan juga akhirat, hidup atas muka bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita minta supaya Allah berikan kepada kita, mana kekal kepada kita nikmat kemerdekaan ini. Kan? Kita tak mau hilang nikmat kemerdekaan ini daripada tangan kita. Ingat, Allah sebut dalam Quran, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu bahawasanya kalau kamu bersyukur terhadap nikmat Allah. Bersyukur dengan makna kita guna nikmat tu pada jalan yang betul. Guna nikmat kemerdekaan ini untuk agama dia.
Bukan salah guna nikmat kemerdekaan ini untuk melawan agama dia, tak. Gunakan nikmat keamanan kemerdekaan ini untuk menegakkan agama dia. Kepentingan agama dia. Allah akan tambah lagi nilai kemerdekaan pada kita, nikmat tu. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu salah guna, aku beri kemerdekaan ini, mudah-mudahan kamu mudah dengan dekat dengan aku, guna nikmat kemerdekaan untuk agama aku dan sebagainya, tapi kamu salah guna. Mana kamu kufur terhadap nikmat. Ketahuilah bahawasanya azab aku amat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Bimbang Allah tarik balik nikmat kemerdekaan ini, maka kitalah yang bertanggungjawab untuk mempertahankan nikmat kemerdekaan yang kita warisi daripada tok nenek kita dahulu, yang berjuang dengan jiwa dan raga mereka. Mudah-mudahan hadirin yang dikasihi sekalian, kita semua akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.